Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Seterusnya, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama saya hari ini Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir dari Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang ke-11. Insya-Allah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat yang ke-7 dan ke-8 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ya'idukumullahu ihda at-ta'ifatayn annaha lakum wa tawadduna anna ghayra dhati ash-shawkati takunu lakum wa yuridu Allahu an yuhiqqal haqqa bikalimatihi wa yaqta'a dabiral kafirin liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Maksudnya, dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada kamu bahawa salah satu daripada dua golongan yang kamu hadapi itu adalah untuk kamu, sedangkan kamu menginginkan golongan yang tidak mempunyai kekuatan senjata untuk kamu hadapi. Padahal Allah menghendaki untuk menetapkan yang benar dengan kalimah-kalimahnya dan untuk membinasakan kaum kafir seluruhnya, supaya Allah menetapkan yang hak dan menghapuskan yang batil, walaupun golongan yang berdosa itu tidak menyukainya. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah, kalimah asy-syaukah pada mulanya bermaksud duri, kerana duri ini biasanya bersifat melukakan atau merosakkan. Maka kalimah ini digunakan untuk membawa maksud bahaya atau mudarat ataupun alat yang membahayakan. Di sini kalimah tersebut bererti senjata. Manakala perkataan kalimati yang bererti kalimah-kalimahnya adalah kata jamak daripada perkataan kalimah yang dapat difahami pada maksud melalui sebab-sebab kemenangan yang ditetapkan. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab memetik pandangan daripada Syekh Mutawalli Asy'arawi yang menyatakan bahawa kalimah yang dimaksudkan tersebut ialah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 137. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa awrasnal qaumal ladzina kanu yustad'afuna masyariqal ardi wa magharibiha allati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sabaru wa dammarna ma kana yasna'u fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kami wariskan kepada kaum Bani Israel yang telah ditindas itu daerah timur bumi, iaitu Palestin, dan daerah baratnya yang kami telah melimpahkan berkat kepadanya, dan telah sempurnakan kalimah Tuhan kamu yang baik sebagai janji kepada kaum Bani Israel kerana kesabaran mereka. Dan kami telah hancurkan apa yang telah dilakukan oleh Fir'aun dan pengikutnya, serta apa yang mereka telah dirikan.
Menurut Syekh Tahir Ibn Ashur, kalimah-kalimah Allah ialah kehendaknya yang telah ada dan berupa lafaz Al-Quran atau selainnya yang dapat difahami tanpa melalui lafaz. Kalimah yang dimaksudkan di sini termasuklah ayat Al-Quran yang menetapkan kewajipan berpegang, yang menetapkan kewajipan berperang menentang orang kafir, serta perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada para malaikat untuk kaum muslimin dan lain-lain. Maka kerana itulah perkataan tersebut berbentuk jamak. Perkataan yaqta'a dabir bermaksud membinasakan sehingga akhir. Dari segi harfiah, ia bererti untuk memutuskan belakang. Dalam peperangan, pasukan merupakan satu kesatuan, tetapi kekalahan pula menjadikan mereka kucar-kacir dan melarikan diri secara lintang pukang. Biasanya anggota tentera musuh yang terakhir tidak dipedulikan lagi oleh pasukan tentera yang menang kerana telah letih mengejar atau menganggapnya tidak berbahaya lagi sehingga mereka dibiarkan lari begitu saja. Ayat ini menggambarkan bahawa semua anggota pasukan musuh akan binasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk anggota tentera terakhir yang berada di belakang dan melarikan diri secara lintang pukang. Semua anggota pasukan tentera yang tewas akan dikejar, ditangkap dan diseksa, serta tiada seorang pun yang akan tertinggal. Sidang pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umumnya, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi kitabnya Tafsir An-Nur mentafsirkan ayat yang ke-7 dan ke-8 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa ayat ini mengingatkan janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang beriman bahawa dia akan menundukkan salah satu daripada dua golongan, iaitu kafilah Abu Sufyan dari Syam yang membawa banyak harta dan pasukan kaum musyrikin Quraisy yang berangkat dari Mekah. Allah Subhanahu Wa Taala berjanji bahawa salah satu daripada dua golongan itu akan dapat ditundukkan oleh orang beriman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang beriman untuk menentang pasukan musyrikin Mekah, baginda bersabda kepada mereka yang bermaksud, "Pergilah kamu di bawah naungan keberkatan Allah dan bergembiralah kamu. Allah telah menjanjikan kepada engkau, kepada aku, salah satu daripada dua golongan yang dapat ditundukkan, iaitu golongan yang dipimpin oleh Abu Sufyan dan pasukan yang datang dari Mekah pimpinan Abu Jahal." Menurut Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, walaupun orang beriman menginginkan supaya mereka dapat menghadapi golongan yang tidak bersenjata lengkap, iaitu kafilah yang datang dari Syam yang hanya terdiri daripada 40 orang, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki supaya orang beriman menentang pasukan bersenjata yang datang dari Mekah, dan dia juga akan memberikan kemenangan kepada mereka. Allah Subhanahu Wa Taala akan menetapkan kebenaran dengan ayat-ayatnya dalam memerangi orang kafir, iaitu dengan memerintahkan para malaikatnya turun untuk membantu tentera Islam dan menghancurkan pasukan musyrikin Mekah dalam peperangan Badar. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala membinasakan semua orang yang menolak kebenaran dan akan memusnahkan mereka. Kemenangan yang diperolehi oleh umat Islam dalam peperangan Badar adalah permulaan bagi siri kemenangan. Umat Islam terus mendapat kemenangan sehingga mereka mampu untuk membinasakan seluruh kaum musyrikin Mekah. Allah Subhanahu Wa Taala juga menghadapkan kaum muslimin kepada pasukan yang bersenjata dan dia melepaskan kafilah yang datang dari Syam yang membawa banyak harta untuk menegakkan agama Islam dan membatalkan kesyirikan walaupun perkara itu tidak disukai oleh orang yang berbuat dosa. Menegakkan kebenaran dan menghancurkan kesyirikan bukanlah dengan cara menguasai kafilah yang datang dari Syam, tetapi dengan jalan menghancurkan
kekuatan pasukan tentera kaum musyrikin Mekah. Manakala Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah dalam mentafsirkan ayat yang ke-7 dan ke-8 surah Al-Anfal ini menjelaskan bahawa ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap urusan Al-Anfal yang pada mulanya tidak disenangi oleh sebahagian daripada kaum muslimin adalah sama situasinya dengan ketidaksenangan mereka untuk keluar menghalang kafilah Abu Sufyan yang datang dari Syam. Dan sama juga keadaannya dengan sikap mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menjanjikan salah satu daripada dua perkara, iaitu menguasai kafilah atau menang dalam peperangan. Mereka tidak suka berperang dan hanya mahu menghalang kafilah. Demikianlah menurut pandangan Syekh Tahir Ibn Ashur, di mana beliau menghubungkan ayat yang ke-7 dan ke-8 ini dengan ayat yang sebelumnya. Syekh Ibrahim Ibn Umar Al-Biqai, seorang ulama tafsir Al-Quran yang berasal dari Damsyik, Syria dan hidup pada abad yang ke-15 Masihi, serta mengarang kitab tafsirnya yang berjudul Nazmud Durar fi Tanasubil Ayah Waswar, di mana beliau menyatakan bahawa ketika sebahagian daripada orang beriman yang berat hati untuk berperang itu sedar dengan penjelasan ayat sebelum ini, dan mereka datang menghadapkan wajah mereka kepada Allah yang Maha Pengampun, maka Allah pun datang kepada mereka dengan mengingatkan tentang apa yang dia sampaikan. Keadaan orang beriman pada sebelumnya hanya berjumlah sekitar 300 orang, tetapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kebahagiaan kepada mereka. Allah yang Maha Berkuasa menjanjikan kepada orang beriman bahawa salah satu daripada dua golongan yang dihadapi akan menjadi milik pasukan muslimin, sama ada kafilah dari Syam atau kemenangan ke atas pasukan musyrikin Mekah dalam peperangan. Sedangkan orang beriman sangat berharap supaya mereka dapat menghadapi golongan kafilah dari Syam yang tidak mempunyai kekuatan senjata dan tidak mengakibatkan bahaya peperangan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk menetapkan, iaitu menampakkan secara mantap di muka bumi ini dengan yang hak melalui kalimah-kalimahnya dan memusnahkan orang kafir, supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang hak, iaitu memantapkan agama Islam dan mengukuhkannya, serta membatalkan yang batil dan segala yang bertentangan dengan nilai Islam, walaupun ketetapan Allah Subhanahu wa taala tidak disukai oleh orang yang berdosa, iaitu kaum musyrikin dan musuh Islam. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab, ayat yang ke-7 dan ke-8 ini mengulangi penjelasan mengenai kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menetapkan yang hak, tetapi kandungan pesanannya berbeza. Pertama, iaitu ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki kaum muslimin supaya memilih jalan perjuangan melalui peperangan dalam rangka meninggikan kalimah Islam. Justru orang beriman perlu berperang melawan kaum musyrikin dan bukan hanya sekadar mendapat harta melalui halangan ke atas kafilah Abu Sufyan dari Syam. Kedua, yang dimaksudkan dengan menetapkan yang hak ialah memantapkan agama Islam secara umum, sama ada melalui peperangan Badar maupun cara lain sehingga hari kiamat. Oleh itu, yang pertama merupakan salah satu sebab atau cara, manakala yang kedua pula ialah tujuan akhir. Sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tafsir bagi ayat yang ke-7 dan ke-8 surah Al-Anfal menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat yang ke-7 dan ke-8 ini menjelaskan kepada kita bahawa ketetapan Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala-galanya, termasuklah kemahuan dan kehendak seseorang manusia. Apabila seseorang manusia itu memikirkan bahawa sesuatu perkara itu adalah baik dan bermanfaat untuknya, namun ketetapan Allah Subhanahu wa taala adalah jauh lebih baik, lebih bermanfaat dan lebih banyak kelebihannya. Ini kerana
Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui perkara yang terbaik untuk hamba-Nya, dan akhirnya membawa kepada kesenangan serta kebahagiaan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki untuk menetapkan kebenaran agama-Nya dan memusnahkan kebatilan. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat yang ke-7 dan ke-8 surah Al-Anfal ini ialah, yang pertama, setiap orang Islam yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasul-Nya hendaklah yakin dan percaya dengan segala hukum dan ketetapan Allah tanpa wujud sebarang pertikaian maupun penolakan terhadap hukum Allah. Kedua, setiap individu Muslim perlulah patuh dengan melaksanakan segala hukum dan ketetapan Allah, kerana hanya Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik untuk hamba-Nya. Bahkan semua hukum dan ketetapan Allah memberikan kebaikan, kesenangan dan kebahagiaan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Sidang pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.